guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat semua, perkembangan berkaitan dengan Adun Rembia daripada Parti UMNO ini yang menyertai Parti PAS. Akhirnya dikatakan kursinya bakal dikosongkan dan juga bakal dikehendaki untuk membayar denda kerana melompat dan juga menyertai PAS, walaupun beliau masih berada ataupun masih menjadi ahli kepada Parti UMNO ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda perkembangan ini dan juga kenyataan daripada Ketua Menteri Negeri Melaka, yang mana beliau menyatakan Adun Rembia perlu bayar ganti rugi kerana sudah tanda tangani aku janji jadi calon Barisan Nasional. Itu antara kenyataan daripada Ketua Menteri Melaka. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis, perlu menanggung segala kos-kos ganti rugi sebagai calon atas nama Barisan Nasional dengan jumlah kos yang dikira munasabah. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusuf berkata, ia susulan implikasi aku janji yang ditandatangani beliau semasa bersetuju untuk menjadi calon Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Katanya lagi, Kerajaan Negeri Melaka dan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka akan meneliti lebih lanjut dakwaan Adun Rembia yang sudah berhijrah ke Parti PAS berpandukan kepada undang-undang dan peraturan. Tambah lagi, perkara ini akan diteliti dari dua sudut berbeza lain melalui perlembagaan parti sebagai wakil rakyat yang mewakili parti dan kerajaan negeri sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Melaka sebelum memuktamadkan sebarang tindakan susulan. Katanya kepada sidang media khas di sebuah hotel hari ini. Mengulas lanjut, Abdul Rauf berkata, Kerajaan Negeri Melaka juga akan mengkaji kenyataan yang dibuat oleh Jailani, termasuklah dakwaan beliau sudah mengisytiharkan dirinya menyertai PAS pada Jun tahun lalu. Kata beliau, ia termasuk melakukan semakan sama ada tindakan bekas Exco Negeri itu menyertai parti pembangkang terkait dengan akta lompat parti yang diluluskan pada persidangan Dun Melaka pada 31 Julai tahun lalu. Jadi kekosongan kursi Dun Rembia akan ditentukan oleh Speaker Dun nanti, katanya. Jadi Selasa lalu Muhammad Jailani diumumkan menjadi ahli PAS lepas permohonan menjadi parti itu diterima pada 10 Jun 2023. Pengumuman bekas pemimpin UMNO itu diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS, iaitu Taqiyuddin Hasan, pada satu sidang media di Parlimen. Jadi Taqiyuddin berkata, keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan Jailani pada tarikh sama sebelum Dun Melaka membuat pindahan akta anti lompat parti pada Julai tahun lalu. Jadi Jailani sebelum ini didesak meninggalkan UMNO dan menyerahkan kursi Dun Rembia di sandang berikutan tindakannya menyertai aktiviti parti pembangkang sejak pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Dan Dun Rembia adalah satu daripada 5 kursi dalam Parlimen Alor Gajah Melaka. Jadi ketika ini Muhammad Jailani yang kini menjadi pengerusi NJ Muafakat Nasional Melaka digantung kalanya oleh UMNO selama 6 tahun. Dan tindakan itu diambil susulan kontroversi kehadirannya berkempen di atas pentas Perikatan Nasional semasa pilihan raya kecil Simpang Jeram di Johor diadakan pada Ogos tahun lalu. Untuk rekod, Muhammad Jailani merupakan ahli UMNO sebelum menyertai PKR dan menjadi Adun Rembia pada 2018. Bagaimanapun dia bersama 3 Adun PAS lain menyokong usul undi tidak percaya terhadap kepimpinan Ketua Menteri Melaka ketika itu, Adli Zahari. Dan tindakan tersebut menyaksikan Kerajaan PAS Melaka akhirnya tumbang pada Mac 2020 dan digantikan dengan Barisan Nasional. Nah, itu dia sahabat semua. Dan satu lagi kenyataan daripada Ketua Menteri Melaka ini, katanya Jailani patut baiki kesilapan ketika digantung oleh UMNO. Wow, tapi bukan pula memperbaiki, akhirnya menjadi pengkhianat dan menjadi katak. Jadi dakwaan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis seolah-olah digantung tidak bertali kerana beliau masih melakukan kesalahan ketika proses digantung kalanya oleh UMNO. Jadi Ketua Menteri Melaka yang pengurusi perhubungan UMNO Negeri itu juga, iaitu Datuk Seri Abdul Rauf berkata, setiap ahli sepatutnya memperbaiki kesalahan sepanjang proses penggantungan oleh parti dan mengambil sikap bermuhasabah diri. Bagaimanapun tegas beliau, sekiranya pemimpin itu masih engkar sebagai wakil rakyat parti, tindakan memberi amaran dan tidak lagi memberikan kemudahan adalah satu yang wajar. Jadi saya seronok cara dia bercakap ketika parti ambil tindakan. Dalam tempo dia digantung kalian, sepatutnya kita ikutlah etika parti supaya dapat memperbaiki kesilapan. Dan apa
dan apa sebabkan dia digantung daripada menjadi keahlian. Tambah Raf lagi, jadi kalau kita bersikap tidak menampakkan bahwa sealiran dengan parti, maka parti juga berhak menjalankan tugas sebagai pentadbir kepada wakil rakyat, dan parti ini dengan memberikan amaran dan tidak lagi memberikan kemudahan sebagai wakil rakyat berlandaskan pada surat aku janji tadi. Jadi kalau begitu digantung tidak bertali, saya tak berapa setuju. Seolah-olah kita ni bernikah tidak berkadis, bercerai tak bertalak, katanya dalam satu kenyataan sidang media di Melaka hari ini. Jadi kita tahu sahabat semua pada hari Selasa yang lalu bahwa pimpinan UMNO, pimpinan PAS ya bersama-sama dengan Adun Rembia ini telah membuat satu sidang media untuk mengumumkan ya Adun Rembia ini dikatakan sudah pun telah menyertai parti PAS dan sebagainya. Itu dia. Jadi macam-macam lah cerita yang dilakukan, dikatakan ya oleh Jalani ini. Dan Jalani juga berkata sebelum ini didesak meninggalkan UMNO dan menyerahkan kursi Dun Rembia di sana berikutan tindakannya menyertai aktiviti ataupun berceramah bagi pihak Perikatan Nasional. Itu dia sahabat semua. Jadi tindakan itu diambil susulan kontroversi kehadirannya berkempen di atas PIN. Ini sebenarnya sebab penyebab kenapa beliau digantung. Dan kita tahu ya Adun Rembia ini seorang yang terkenal ya dengan tindakan-tindakan beliau melompat parti, menjadi katak. Kalau sebelum ini sahabat semua, dia menyertai sebelum itu bersama dengan UMNO, lepas tu menyertai PKR. Selepas menang, ya beliau menjadi dalang ya kepada 3 sahabatnya untuk menjadi katak untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan di negeri Melaka ya pada ketika itu. Dan akhirnya karena tindakan mereka mengkhianat, membelot dan juga menjadi katak politik, akhirnya kerajaan Pakatan Harapan di negeri Melaka yang pada ketika itu ketua menterinya adalah Adli, akhirnya tumbang disebabkan pengkhianatan, langkah syaitan, langkah katak yang dilakukan oleh Adun Rembia ini. Dan selepas itu masuk UMNO semula, lepas itu masuk PAS. Sekarang ini dia sudah masuk PAS, itu yang dia katakanlah. Jadi akhirnya dia bakal berdepan kehilangan kursi itu sahabat-sahabat semua. Ya, itu yang dikatakan oleh Ketua Menteri Melaka. Dan dikatakan juga beliau digesa untuk membayar denda kos ganti rugi. Kerana dia sudah pun sebenarnya menandatangani satu dokumen aku janji ya untuk menjadi calon kepada Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja apa pandangan anda. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.